Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan berkaitan tentang Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pertamanya, tak kenal maka tak cinta. Untuk itu, marilah sama-sama kita melihat biodata Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama penuh beliau ialah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Ash bin Umayyah bin Syam bin Abdul Manaf. Dilahirkan di Madinah pada tahun 26 Hijrah. Beliau menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu hadis, fiqh, tafsir dan lain-lain walaupun pada usia yang masih muda. Beliau juga merupakan khalifah yang kelima di bawah pemerintahan Umayyah. Beliau juga merupakan khalifah yang memerintah pada tahun 685 Masihi sehinggalah 705 Masihi. Baiklah, sekarang ini kita akan lihat kepada kebijaksanaan ataupun ketokohan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, beliau mempertahankan kekuatan dan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dengan cara menumpaskan segala pemberontakan pada masa pemerintahannya, iaitu beliau berjaya menewaskan Abdullah bin Zubair di Mekah, menewaskan Al-Mukhtar bin Ubaid, pemimpin Syiah, dan menewaskan golongan Khawarij dan menguasai wilayah Najd dan timur Iraq. Yang kedua, beliau juga membuat pembaikan pentadbiran dalam negara dengan cekap mengatur sistem administrasi pemerintahan. Contohnya, beliau menjadikan bahasa Arab bahasa rasmi dalam urusan keuangan, sekaligus menjadikan bahasa Arab digunakan di dalam administrasi pemerintahan di daerah yang belum menggunakan bahasa Arab. Seterusnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga menyempurnakan Al-Quran Mushaf Utsmani dengan meletakkan sistem baris dhammah, fathah, kasrah dan memperkenalkan tanda vokal dan menerapkan tanda-tanda titik pada huruf untuk membezakan huruf ta dengan tha dan dal dengan zal. Antara ketokohan yang lain seperti beliau menguasai wilayah-wilayah yang berada di tangan orang-orang bukan Islam. Di samping itu, beliau juga melantik orang-orang yang penting dalam pentadbiran negara seperti melantik Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi sebagai orang kanan. Akhir sekali, beliau menghentikan pemberontakan golongan Syiah yang dipimpin oleh Al-Mukhtar Ibn Ubaid dan menewaskan golongan Khawarij iaitu Najdiyah dan Azaliqah. Antara sumbangan Abdul Malik bin Marwan ialah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa, ia menghapuskan bahasa mereka dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi pemerintahan. Perkara ini pertama kali diterapkan di Syria, Iraq dan kemudian Mesir. Seterusnya, menggantikan mata wang. Abdul Malik bin Marwan menggantikan mata wang. Ia mengeluarkan mata wang logam Arab. Sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, mata wang yang dipakai sebagai alat tukar atau alat bayar menggunakan mata wang Romawi dan Parsi. Mata wang ini pada masa pemerintahan dahulu, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, telah banyak yang rosak. Abdul Malik bin Marwan melakukan pembaruan dalam bidang mata wang. Ia mengeluarkan jenis mata wang baru yang boleh dikira sebagai mata wang rasmi pemerintahan Islam. Selain itu, pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Abdul Malik bin Marwan adalah pembaharuan dalam ragam tulisan bahasa Arab. Hal ini dilakukan kerana berdasarkan penilaiannya, terdapat dua kelemahan di dalam bahasa Arab. Pertama, bahasa Arab hanya mengandung huruf konsonan, iaitu huruf mati, yang dapat diucapkan dalam beberapa bunyi vokal. Kenyataan ini menyulitkan bagi masyarakat Muslim
yang bukan berasal dari bahasa Arab di dalam memahami dan mengucapkan bahasa Arab. Kedua, beberapa huruf Arab mempunyai kesamaan bentuk seperti antara huruf da dan ta dan lain-lain lagi. Pembaruan dalam bidang keuangan. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, umat Islam hanya diwajibkan membayar zakat dan bebas dari kharaj dan jizyah. Hal ini mendorong orang bukan Islam memeluk agama Islam. Dengan ini, mereka terbebas dari pembayaran kharaj dan jizyah. Pengembangan sistem pos ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa. Setiap pos ini menghubungkan wilayah bandar dengan pemerintahan pusat. Para petugas pos menunggang kuda dalam menjalankan tugasnya, khususnya tugas menyampaikan informasi penting dari pemerintahan pusat ke pemerintahan wilayah bandar. Membentuk Mahkamah Agung. Kebijakan Abdul Malik bin Marwan telah menjadi jasa penting dengan mendirikan Lembaga Mahkamah Agung. Lembaga ini didirikan untuk mengadili para pejabat tinggi negara yang melakukan penyelewengan atau tindakan yang merugikan bangsa dan negara atau bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Mendirikan bangunan-bangunan penting. Jasa dari peninggalan Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah membangunkan bangunan-bangunan penting yang sangat diperlukan dalam memudahkan urusan pemerintahan dan kekuasaan ketenteraan Bani Umayyah. Kemajuan dari segi kesenian. Abdul Malik bin Marwan memulai pembuatan tiras, iaitu cat resmi yang dicetak pada pakaian Khalifah dan para pembesar pemerintahan. Kesimpulannya, marilah sama-sama kita mengambil iktibar dengan meneladani daripada ketokohan dan sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Abdul Malik bin Marwan kepada pemerintahan Bani Umayyah. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.